Okey, dah lain-lain. Banyaklah tu. Maksudnya tuan-tuan faham emosi tu apa kan? Marah emosi? Emosi. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Ini sebagai pengajaran yang kita boleh ambil iktibar dalam kehidupan kita, boleh apply. Tuan-tuan tahu tak? Emosi ni sifatnya momentarily. Momentarily ni maksudnya sementara. Moment tu kan dia ambil apa? Sementara ya. Kalau picture moment tu kan, ambil moment maksudnya ambil begitulah. Jadi emosi sifatnya momentarily, sifatnya sementara. Saya nak sebut kepada tuan-tuan bagaimana sementaranya emosi itu. Ini pengalaman saya. Sementaranya emosi itu, kalau kita kehilangan orang yang paling dekat dengan kita. Saya dalam keluarga saya baru 2 orang yang saya kehilangan. Maksudnya yang paling rapat, yang kita rapat dengan mereka. Seorang datuk saya, yang kedua makcik saya. Makcik saya panggil dia Mak Ngah. Dia adik mak saya. Tuan-tuan, Mak Ngah saya meninggal tahun ini. Dalam bulan berapa itu? Bulan 3. Dia kena kanser. Saya sempat pergi ke rumah dia di Johor. Pergi ke Johor tengok waktu dia sakit, di saat-saat akhir dia. Kami hampir-hampir tak dapat. Macam mana ya? Dia meracau ya, rasa tak selesa ya. Sepanjang malam, cuba bayangkan, sepanjang malam kerana menanggung kesakitan dalaman, kesakitan kanser, sel-sel kanser yang menyerang. Hospital pun tak nak terima tuan-tuan. Sebab tu hantar balik, tunggu masa dia. Sampaikan dalam hati kami rasa bersalah, rasa serba salah. Ya Allah, macam mana nak buat? Daripada melihat Mak Ngah kami ni terseksa, Engkau ambil je lah nyawa. Sampai begitulah doa kami. Ya, mudah-mudahan rohnya diberkati ya. Dengan segala macam kesakitan yang ditanggung itu jadi kafarah. Kafarah dosa-dosa. Mudah-mudahan. Jadi beliau sampai masanya meninggal. Sedih, semua orang sedih. Semua orang menangis, kemudian kita baca Yasin. Ada yang bertahlil, ada yang berdoa. Meninggal malam. Esok paginya kita kebumikan. Bila ke bumi, kita kafankan dulu, mandikan, kafankan, kemudian kita solat. Itu perkhidmatan terakhir kita. Dalam solat kita doa sungguh-sungguh ya. Doa keselamatan beliau ini, jenazah ini di akhirat nanti. Sampai di kuburan, sampai tanah perkuburan ya, dikorek, dimasukkan dalam liang lahat. Waktu itu kita rasa sangat hibau, rasa sayu. Kemudian dikambus lagi, betul ya? Dimasukkan dalam tanah. Kemudian dibacakan oleh imam, baca talqin. Bertambah sebab kita menangis. Habis tu kita baca doa, kita Yasin. Kemudian semua orang berlalu pergi, semua balik. Tuan-tuan, rasa sedih tu sampai mana? Sampai bila? Sekejap je. Pagi tu, malam tu macam biasa dah. Betul eh? Nak cerita, itu satu contoh betapa emosi itu bersifat sementara. Tapi kesannya besar. Kenapa saya sebut kesan besar? Sebagai contoh, tuan-tuan marah. Bila tuan-tuan marah, tuan-tuan buat apa? Tumbuk dinding. Alhamdulillah, tumbuk dinding. Yang tumbuk orang. Tuan-tuan bergaduh dengan kawan-kawan. Sedangkan marah itu kan sementara. Kenapa tak boleh bersabar sekejap? Bila kita tak sabar, tak dapat kawal marah, maka apa jadi? Akan ada kesan-kesan yang susah nak dibaiki nanti. Betul tak? Nabi SAW, Nabi Muhammad yang kita bicarakan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah orang yang paling faham tentang emosi manusia. Sebab itu dalam hadis Nabi yang lain, antaranya Nabi sebut, kalau kita marah, apa kena buat? Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, menerak ke baring ya. Kalau tak settle juga, minum air, ambil wuduk dan sebagainya. Semayang dan sebagainya. Itu kan salah satu daripada cara kawalan emosi. Tuan-tuan, peristiwa Isra' Mi'raj dan juga emosi apa kaitan? Apa kaitan? Kaitannya yang awal tadi. Nabi sedih sebab kehilangan orang yang dekat dengan Nabi.
Tapi sedih itu sementara. Sebab itu Nabi tahu misi dan perjuangan sebenar Nabi apa. Kemudian Nabi naik ke langit, Nabi dah tengok hakikat, Nabi bertemu Allah. Kemudian nak kena turun balik, menghadapi balik emosi-emosi keduniaan ni. Nak kena bergaduh dengan orang-orang musuh-musuhnya, nak kena berdakwah, ditolak, ya. Kemudian nak kena apa lagi? Macam-macam cabarannya kan. Tapi Nabi faham hadapi emosi itu dengan bijak, dengan cerdik. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab tu Nabi sanggup balik turun, kerana dia tahu emosi ni sementara. Tahanlah sekejap dengan misi yang Allah berikan. Kemudian engkau akan terima balik ganjaran yang paling besar, ganjaran redha Allah, bertemu dengan Allah, duduk dalam syurga Allah. Dan insya-Allah itu antara kenikmatan hakikat daripada kebahagiaan paling hakiki. Jadi tuan-tuan, 3 perkara saya sebutkan kepada tuan-tuan sebagai ibrah atau pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. Itu kan sisi pandang yang berbeza daripada apa yang mungkin tuan-tuan pernah dengarkan sebelum ini. Jadi saya boleh buat 3 kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini. Yang pertama, tuan-tuan, sebenarnya kalau kita ni, tuan-tuan yang ada di sini, kita ni berjuang dalam kehidupan. Kita ni ada perjuangan. Nabi ada perjuangannya. Selagi perjuangan tidak selesai, jangan berhenti. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Perjuangan Nabi, misi Nabi untuk menyelamatkan umat manusia, mengajarkan manusia dengan tauhid belum selesai. Walaupun Nabi dah nampak kenikmatan sebenar, bertemu dengan Tuhan, nampak syurga, tapi Nabi kembali turun menyelesaikan misi perjuangannya. Kita agi hidup, agi gelap. Isteri saya orang Iban. Ya, tapi aku tak pandai bercakap Iban lagi. Cakap kucing pun tak pandai, melainkan miau. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Apa ya? Pengajaran pertama, teruskan perjuangan. Agi hidup, agi ngelapan. Selagi hidup, selagi itu berjuang. Itu yang Nabi ajar kepada kita. Betul ya? Selagi belum selesai misi, jangan berhenti. Jadi tuan-tuan yang di sini yang belajar, yang menuntut ilmu, jangan pernah berhenti. Malah kalau habis belajar, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang betapa kita harus berterima kasih dengan Tuhan memberikan kita sembahyang, solat. Tuan-tuan, saya cuma ingin tambah sikit je. Saya pernah ikut satu kursus. Bukan, saya tak pernah ikut lah. Cuma saya pernah membaca buku dan mengikuti kursus yang lain. Saya diberitahu bahawa ada seorang orang putih. Orang putih ya, orang Eropah. Namanya kalau saya tak silap dia, Roland Brand. Beliau adalah penulis bestseller. Tuan-tuan pergi ke kedai buku, cari bestseller buku dia, The Secret. Apa lagi ya? The Gift. Apa lagi lah? Buku-buku motivasi. The Gift. G-I-F-T. The Secret. The Secret ni bestseller yang tengah ada sekarang. Cari di kedai buku. Beliau ini ya, ada satu kursus bila kendalikan di Singapura. Kursus tu tajuknya The Power of Gratitude. Kuasa gratitude apa? Berterima kasih, bersyukur. Kuasa berterima kasih. Gratitude maksudnya berterima kasih. Tuan-tuan tahu tak? Nak ikut kursus tu, nak bawa dia ke Singapura, itu dia punya yuran. Semua kena bayar kepada penceramah itu $1 juta. Tak kisah berapa ramai pun, tapi bayar dia $1 juta. Dia buat di Singapura, gabung Malaysia dengan Singapura, pergi ke situ, bayar dia $1 juta. Tuan-tuan, apa yang dia ajar? First, berterima kasih. First slide kan, dia pakai slide pembentangan, presentation slide. First slide, dia buka
Surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmat bagi kamu. Kalau kamu kufur, maka ingatlah azab Allah itu sangat berat. Kenapa orang putih ni, bukan Islam ya, dia kata inilah ayat yang paling powerful. Saya memulakan bicara dia memulakan bicaranya dengan prinsip ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ni orang putih ni. Tuan-tuan tahu sejuta tu dia ajar apa? Dia ajar macam ni, lebih kurang ya. Dia sebut every morning when you wake up early in the morning. Faham ya? Says, setiap pagi bila kita bangun daripada tidur, sebutlah thanks God, thanks God, thanks God sebanyak 10 kali. Bila kamu bertemu dengan seseorang yang memberikan kamu pertolongan, maka sebutlah kepada dia thanks Mat, thanks Mat, macam tu lah. Tapi dia suruh ulang sebut perkataan terima kasih sebagai tanda syukur. Tuan-tuan, benda ni dalam Islam tu hari-hari diajarkan, hari-hari kita buat. Kita tak perlukan mamat ni, orang putih. Mak Saleh ni untuk 1 juta bagi dia untuk ajar kita. Bangun pagi-pagi sebut thanks God. Kita kan bangun pagi-pagi sebut apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita ada doa-doa kita. Datang semayang itu doa paling besar. Tinggal lagi kita tak sedar bahawa di sekeliling kita ada permata, di sekeliling kita ada emas, di sekeliling kita ada benda-benda besar yang orang lain cari, tapi kita tak sedar kan. Jadi munculkan kesedaran. Ini yang kedua, pengajaran kedua, munculkan kesedaran dalam diri masing-masing bahawa kita harus sentiasa berterima kasih kepada Allah. Sembahyang sungguh-sungguh, itu tanda terima kasih. Jangan nanti disuruh, jangan kita berlengah-lengah, kerana kita nak berterima kasih kepada Allah yang memberikan kehidupan, memberikan nikmat kepada kita yang sangat besar dan lumayan. Yang kedua, yang ketiga, tuan-tuan, pengajaran ketiga bahawa dalam kehidupan ini kita hidup bermasyarakat. Jadi bila hidup bermasyarakat, masing-masing ada sensitiviti, masing-masing mempunyai had-had dan limitasi tertentu. Jadi hormati orang lain dan tolong jaga emosi. Tuan, kalau tuan-tuan nak jadi pemimpin yang hebat, tuan-tuan kena tahu cara manusia berfikir. Macam mana tahu cara manusia berfikir? Kawal emosi sendiri. Masa marah, relax dulu, jangan gaduh. Waktu sedih, menangis tak apa. Kalau sedih, tuan-tuan menangis, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan kan manusia. Manusia ni beremosi. Jadi tuan-tuan jangan nafikan emosi tuan-tuan. Tuan-tuan bukannya robot ya. Nangis lah ya. Tapi kemudiannya kawal. Kalau suka, seronok, jangan terlalu seronok. Gitu. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita, kawal emosi. Dan sentiasa berkelakuan baik, jaga hubungan sama masyarakat, dan pastikan tuan-tuan jadi orang yang menonjolkan aspek terbaik dalam diri tuan-tuan. Itu saja saya fikir untuk perkongsian malam ini. Saya minta maaf atas kekhilafan, salah silap itu daripada saya ya. Tapi saya berasa berbahagia bertemu dengan tuan-tuan malam ini, dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita bertemu lagi untuk masa-masa akan datang. Saya datang, saya bukan orang sini ya tuan. Saya datang ni berjumpa keluarga kita. Di alang-alang ada kawan-kawan kata ada kuliah, boleh kita bagi sikit. Saya bagilah tazkirah sekadar perkongsian dengan tuan-tuan. InsyaAllah doakan saya akan berangkat pulang 10 hari bulan nanti. Sempatlah aku tengok election. Jadi mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua. Saya doakan tuan-tuan dimudahkan oleh Allah untuk menjawab peperiksaan, diberikan ingatan yang baik, dilapangkan dada,
Dan tuan-tuan, bukan setakat itu saja, juga mendapat kecemerlangan dalam pemeriksaan dan juga di dunia dan akhirat, insya-Allah.